وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم الخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Rabu bersamaan 13 hari bulan September 2023. Pengajian kita pukul 10.35 malam, iaitu sambungan tadabbur surah tadabbur juz' amma. Kita masih surah An-Naba, siri yang kedua. Malam ini kita akan mula daripada ayat yang ke-6. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa saya nak sebut, Haji Kusrin ke Ibu Kusrin? Saya tak pasti. Ibu Azizah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nanti boleh WhatsApp saya, saya nak tahu Haji ke Ibu Kusrin, saya tak pasti kan. Okey, ayat yang ke-6 daripada surah An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Surahul Azim. Oh, Tuan Haji Kusrin insya-Allah ya. Ayat yang ke-6 Ibu ya. Alam naj'alil arda mihada. Okey. Dalam Al-Quran, Ibu Ayah banyak tak jumpa perkataan alam? Banyak tak jumpa dalam Quran? Soalan saya. Cuba jawab. Kita pasti jumpa kan? Alam tarakai, alam nashrah. Macam-macam alam kita jumpa. Jadi Ibu Ayah, biasa kalau kita jumpa alam macam ni, biasanya lah, bukan mesti. Biasanya terjemahnya mesti ada bentuk soalan, nafi dan soal. Terjemahnya akan ada bentuk nafi dan soal. Contohnya nafi dan soal, tidakkah, tidak tu nafi, kah tu soal. Tidakkah ataupun bukankah. Jadi cuba Ibu Ayah kongsikan dengan saya apa terjemah ayat ke-6, awal ayat ke-6 pada alam itu. Betul tak terjemahnya tidakkah ataupun bukankah ataupun seumpamanya? Tolong tuliskan. Kak Fazlin, bukankah, Masya Allah, ada makna bukan. Ibu Selamah, bukankah juga, betul. Yang lain, sama tak? Bukankah ke? Ibu Azizah, bukankah, Masya Allah. Jadi, kesimpulan kita dapat, boleh kata majoriti percetakan terjemahan dia adalah dengan bukankah. Okey, seperti mana yang saya sebut tadi, dia mesti ada nafi dan persoalan. Nafi itu pada bukan, soalan itu pada kah. Jadi di sini dalam bahasa Arab, mana soalan tu? Hamzah. A itu saja. A itu adalah soalan. Lam tu nafi. A hamzah saja maksudnya adakah, lam tu tidak. Jadi kalau ikutkan susunan alam adakah tidak, maka adakah tidak pun boleh, bukankah pun boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa Ibu. Dah si bawah ya. Alam bukankah naj'al. Naj'al tu Ibu Ayah asalnya naj'al. Okey. Naj'al, lam tu mati asalnya. Naj'al, lam tu mati. Tetapi oleh kerana naj'al lam mati bertemu pula dengan lam selepasnya pun mati, maka lam pertama iaitu lam pada naj'al dibariskan bawah. Bukan asalnya baris bawah, asalnya lam tu mati. Alam naj'al al-ardha. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini mihada. Mihada maksudnya
luas, terbentang ataupun sebagai hamparan. Cuba tengok itu terjemah ibu ayah. Mihada tu terjemahnya mungkin hamparan ataupun terbentang luas ataupun seumpamanya. Apa terjemah ibu ayah? Cuba tengok terjemah mihada saja. Saya nak kaitkan. Tolong kongsikan pada saya. Ibu Rafi'ah hamparan, Kak Fazlin hamparan, Ibu Salamah hamparan. Masya Allah. Okey. Semua lebih kurang sama kot hamparan ya. Hamparan. Okey, Ibu Azizah pun hamparan. Okey, saya nak tanya Ibu ayah semua. Kalau Ibu ayah nak tidurkan anak ibu, cucu ibu, tak pakai buaian tapi bentang sesuatu di atas lantai, adakah ibu akan pastikan kain yang dibentang itu rata ataupun boleh ada apa-apa saja bawah kain? Boleh tak kalau ada seketul sebiji guli ke? Boleh tak ibu-ibu selesa tak kalau ada seketul batu kecil ke dekat bawah hamparan? Hamparan yang cucu ibu nak tidur tu. Anak ibu masa baby tu nak tidur. Boleh tak ada sebarang gangguan di dekat hamparan tersebut? Pasti tak selesa betul ibu. Macam ibu sendiri, ibu tidur atas katil ataupun atas toto, tiba-tiba ada mainan cucu ibu dekat atas tu. Ibu nak tidur ke atas tu ataupun ibu alih dulu mainan cucu ibu tu. Kita kan alih supaya kita tidur tu selesa atas hamparan, tak ada sebarang yang mengganggu. Maka ibu, hamparan untuk bayi tidur dalam bahasa Arab dipanggil al-mahdu. Al-mahdu. Alif lam mim hadal al-mahd. Ya. Al-mahdu boleh, al-mahdi boleh, tak kisahlah. Tapi dipanggil al-mahdu ataupun al-mahdi, al-mahda ke tak kisah. Alif lam mim hadal. Yang penting ada mim hadal. Simpul. Jadi hamparan baby untuk mereka tidur dipanggil al-mahd. Al-mahdu dalam bahasa Arab. Di sini Allah gunakan mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan yang selesa ke yang tak selesa ibu ayah? Sebagaimana bayi tidur di atas hamparan yang selesa, maka begitu juga bumi ini Allah Ta'ala telah jadikan terhampar dengan hamparan yang sangat selesa. Ibu ayah, nampak tak atas muka bumi yang kita duduk sekarang ni, senang tak ibu ayah kita nak buat rumah? Senang tak? Secara umumnya, secara adatnya, senang tak manusia nak bina rumah atas muka bumi yang Allah Ta'ala cipta sekarang? Senang tak kita nak bina bangunan tinggi-tinggi bangunan? Berapa puluh tingkat, 80 tingkat, 100 tingkat bangunan dan tak jatuh. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala permudahkan untuk kita bermuamalah dengan bumi ni, dengan tanah yang Allah Ta'ala jadikan. Okay? Jadi ibu ayah, bayangkan kalau semua muka bumi ni macam bukit bukau. Agak-agak senang tak kita nak duduk ibu ayah? Semua permukaan bumi ni macam bukit bukau. Senang tak manusia nak buat pembangunan atas muka bumi? Pasti susah ibu ayah. Pasti susah. Maka yang banyak atas muka bumi adalah mihada, tanah yang terbentang luas, yang terhampar sebagai hamparan yang selesa untuk kita duduk. Cuma ibu ayah, contohnya kalau ibu ayah bentang kapet, bentang tikar, contohnya dekat tepi pantai lah contohnya, ibu ayah adakah akan biarkan tikar tu macam tu saja sedangkan ada angin-angin yang kuat datang membadai, bukan membadai lah, angin kuat datang meniup kat kawasan tu, agak-agak ibu letak tak apa-apa supaya hamparan yang kita bentang tadi kukuh. Ke ibu biar macam tu saja? Dah bentang tikar, biar macam tu saja. Sedangkan itu kawasan lapang. Kalau datang angin, angin tu boleh menerbangkan tikar tu. Apa ibu ayah buat untuk pastikan tikar tu tak bergerak ibu ayah? Ibu ayah buat apa biasanya? Ada tak letak sesuatu? Ibu letak apa? Ibu ayah letak apa tu? Macam kita pasang sesuatu, kita tak nak bagi dia bergerak. Ibu Hamzah kata pasang batu ataupun paku. Okay, paku boleh satu. Yang lain apa dia? Yang lain. Paku lagi apa lagi? Apa tujuan paku? Untuk pasak, betul ibu, untuk pasak. Maka Allah dah jadikan muka bumi ni terhampar luas. Jadi untuk mengukuhkan bumi ni supaya dia tak bergerak, Allah Ta'ala telah
wal jibala autada. Dan Allah kata wal jibala, dan kami telah menjadikan, maksudnya, dan bukankah kami telah menjadikan gunung ganang sebagai pasak? Bukankah kami telah menjadikan gunung ganang sebagai pasak, sebagai paku kepada bumi supaya bumi tak bergerak? Jadi nak tanya ibu ayah, bumi tempat kita duduk, ibu ayah, terutama dekat kita ni dekat Malaysia, senang tak bergegar ibu ayah? Senang tak bergegar? Bumi di tanah air kita ni tempat susah nak bergegar. Tapi ibu ayah, bila banyak gunung-gunung ditarah, gunung-gunung yang jadi pasak bumi ni ditarah, ibu ayah nampak tak pelbagai kerosakan yang berlaku? Dengan banjirnya tak dapat tampung air, dengan mudah bergegarnya, dengan mudahnya tanah runtuh. Kenapa? Kerana pasak bumi itu telah dirosakkan, telah dibinasakan oleh tangan-tangan kita sendiri. Sedangkan tujuan Allah jadikan gunung ganang sebagai pasak pada bumi. Okey, jadi ayat 6 dan ke-7, Allah Ta'ala nak kita berfikir, kita tadabbur, kita bertafakur, berfikir mengenai hebatnya Allah Ta'ala menjadikan bumi yang terhampar luas. Allah Ta'ala telah menjadikan gunung ganang sebagai pasak kepada bumi tersebut. Okey, itu baru terjemah dari ibu ayah ya. Kita baca tafsiran. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Ay kaifa tunkiruna al-ba'tha wa qad ayantum adillata qudratillahi tammah min ja'lil ardi mumhidatan muzallalatan lil khalaiqi. Okay, bagaimana kamu semua boleh ingkar, wahai orang kafir? Waalaikumsalam Ibu Suranti. Wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai orang tidak beriman pada Allah, bagaimana kamu boleh berani mengingkari adanya kebangkitan selepas mati, sedangkan kamu dah nampak dah kuasa ataupun dalil kudrat Allah Ta'ala yang sempurna. Apa dalil kudrat Allah Ta'ala sempurna ibu ayah? Allah Ta'ala telah menjadikan muka bumi ini rata, terhampar luas, dan muka bumi ini semuanya tunduk pada makhluk. Okay, betul tak ibu ayah? Adakah muka bumi ini tunduk pada makhluk semua? Betul ke ibu ayah? Adakah muka bumi ini tunduk pada makhluk? Tunduk pada kita semua? Tunduk kan? Dia tunduk pada kita semua. Saya betul kamera. Okey, muka bumi ini tunduk pada kita. Ibu ayah, contohlah kalau atas muka bumi ini ada tempat yang batu dia keras-keras, manusia boleh tak buat sampai tempat yang batu keras tu jadi rata? Boleh tak manusia buat ibu ayah? Mampu tak Allah bagi kekuatan pada manusia macam tu? Ada tak tempat-tempat yang asalnya, bahkan ibu ayah, tempat yang asalnya laut pun, asalnya laut Allah bagi akal kepada kita, laut itu ditambak, boleh buat bangunan pula atas dia. Ataupun ada tempat-tempat gunung ganang pun manusia dia boleh, walaupun gunung ganang, batu batan, manusia boleh buat bangunan atas dia. Kenapa ibu ayah? Kerana manusia hebat ke? Ibu ayah, adakah kerana manusia hebat? Manusia tak hebat. Allah Ta'ala yang hebat bagi akal pada manusia. Allah yang hebat bagi akal pada manusia. Manusia jumpa besi, dengan besi itu manusia buat alat-alat dan sebagainya. Dengan alat itu dia boleh pecahkan batu, boleh pecahkan itu ini, boleh buat macam-macam. Bukan manusia hebat. Manusia ni Allah berikan akal dan dia gunakan akal dia. Betul dekat ni. Hebat itu hanyalah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanyalah milik Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kita ni tak mampu nak buat apa-apa. Yang hebat hanya Allah. Jelas ibu ayah ya. Okey. Dalam tafsir kata kal mahdi lis-sabi, seperti mana hamparan untuk budak-budak ataupun bayi tidur. Wa huwa ma yamhadu lahu minal firash fayunawwamu alaihi. Ibu ayah, bayi dibentangkan tika ataupun hamparan yang selesa dan ditidurkan. Ibu ayah, bila bayi tidur, baby tidur, hamparan dia selesa,
barulah kita dodoikan dia lena tak tidur ibu ayah. Kita dah dodoikan kan, kita dodoikan bayi kita, anak kita, tapi hamparan dia pun selesa, lena tak dia tidur insya-Allah. Saya ingat mak saya kecil-kecil kan, nak tidurkan anak dia akan dia akan baca macam ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu mak saya sebenarnya saya ingat. Saya pula ngantuk. Kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, dengan dodoyan macam tu, dengan hamparan yang terbentang, tak ada gangguan padanya, lena anak-anak kita tidur. Begitulah Allah Ta'ala manjakan kita semua ni ibu ayah. Kita nak buat apa atas muka bumi ni, Allah Ta'ala tundukkan bumi ni pada kita hingga mudah untuk kita menguasai tanah-tanah ni semua. Tapi malangnya manusia bersifat sombong, manusia rasa dia yang hebat. Oleh ibu ayah ya. Wa ja'ala al-jibala ar-rasiyati kal-awtadi lil-ard. Allah Ta'ala jadikan gunung ganang sebagai pasak bumi. Litaskuna wala tataharraka. Apa tujuannya? Supaya bumi ini tak bergerak. Dia tenang saja. Dia tenang, tak bergerak, tak berlaku gempa pada bumi ini ibu ayah. Watahda'u wala tattaribu bi ahliha, supaya bumi ini tidak bergoncang. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana keadaan kita? Siapa pernah rasa? Semua hidup dia pernah rasa gegaran. Pernah tak rasa gegaran? Ingat tak dulu 2004 masa tsunami Aceh, satu Malaysia terasa banyak tempat terasa gegaran dia. Sampai orang keluar daripada bangunan masing-masing. Ada tak siapa yang pernah alami gegaran dalam beberapa saat? Itu pun apa jadi ibu ya? Kita tak pernah merasa gegaran, tiba-tiba je tengok gegaran, lampu tiba-tiba bergoyang, kipas bergoyang, yang almari jatuh. Kita rasa apa? Cemas tak semua? Ibu ayah, itu baru bumi bergerak sikit je. Bergerak sikit saja kita semua cemas. Ibu ayah, apa berlaku dekat Turki awal tahun dulu? Awal tahun itu, berapa ramai yang mati ibu ayah kat Turki? Kan? Siapa sangka ibu ayah? Jadi kita semua ni tak ada apa yang hebat pun. Bila Allah gegarkan bumi itu, Allah Ta'ala gerakkan bumi itu, bumi berlaku pergeseran dan dia berlaku gempa, habis kita semua, habis manusia. Lemahnya manusia ni ibu ayah, tak ada apa-apa. Jadi Allah Ta'ala sayang pada kita, sayang pada manusia. Allah Ta'ala jadikan tanah ini dia terhampar luas. Allah pasakkan dengan bukit bukau supaya kita ni hidup tenang, tak bergegar. Tapi yang rosakkan siapa? Kita sendiri yang rosakkan ibu ayah. Kemudian Allah sebut wa khalaqnakum azwaja. Wa dan khalaqna, kami telah ciptakan. Ibu ayah nampak tak ada na, jumpa na biasanya, bukan mesti. Biasanya ada makna kami. Kalau ja'al, jim, ain, lam, ja'ala, menjadikan. Ja'alna, kami telah menjadikan. Sama tak terjemah dengan ibu ayah semua? Ada kami dan ada jadikan. Dalam terjemah ibu ayah, mesti ada kami dan jadikan. Ada tak semua? Ada kan? Okay. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan al-laila. Al-laila, malam. Kami telah menjadikan malam. Jauhnya pergi. Wa khalaqnakum azwaja, sorry. Kami telah jadikan wa khalaqna, khalaqna, khalaqa, cipta, khalaqa, cipta, na, kami. Ada tak cipta dengan kami? Tadi saya dah termasuk ayat 10. Ada kan? Mesti ada. Kami telah menciptakan kamu semua, kalian semua, azwaja, berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Kalau binatang ada jantan, ada betina ya. Jadi manusia ni berpasang-pasangan. Apa tujuan? Lil unsi wat ta'awuni wal hifazi ala naw'il bashari. Supaya kita saling melindungi,
saling tolong menolong, saling menjaga satu sama lain sebagai jenis manusia. Kita ni manusia. Manusia ni Allah jadikan berpasang-pasangan. Ada kehendak laki pada perempuan, perempuan pada lelaki. Fitrahnya supaya kita saling menjaga satu sama lain. Suami jaga isteri, isteri jaga suami. Macam itulah ibu ayah, insya-Allah ya. Itu adalah fitrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tanda kebesaran Allah Taala, Allah jadikan lelaki ataupun perempuan. Kalau contoh ada dua kelamin, takdir Allah Taala ada dua kelamin, maka dia kena tengok mana yang dia cenderung dan terus ke arah itu. Yang tak adanya, yang tak betulnya adalah asal lelaki, konon-konon ada jiwa perempuan, maka mak bapak pun biar je anak tu lahir lelaki. Tapi dari kecil tengok anak tu dah mula suka main masak-masak dengan budak perempuan, kawan pun perempuan aja, cakap pun dah mula lembut. Biar je macam tu. Biar macam tu dengan alasan tak apalah budak-budak. Ibu ayah tak boleh, ibu ayahnya. Nabi larang anak-anak lelaki ni dibiarkan macam tu. Kalau orang-orang yang macam tu boleh dibuang daripada daerah. Pasal apa? Pasal itu dia telah melanggar fitrah Allah Subhanahu wa taala. Betul tak ibu ayah, sekarang ni orang dah mula anggap itu satu hak manusia. Hak dia untuk pilih dia nak hidup cara apa. Kalau dia lelaki nak hidup cara perempuan, suka hati dia lah. Dia perempuan nak ikut cara lelaki, suka hati dia lah. Berlaku tak sekarang ibu ayah? Perempuan dia nak jadi lelaki, lelaki jadi perempuan. Berkahwin pula tu. Yang perempuan jadi lelaki, yang lelaki jadi perempuan. Kan? Berkahwin pula tu. Masya Allah, tabarakallah. Nampak macam mana ibu ayah ya? Wala ayazubillah. Jadi jaga-jagalah ibu ayah ya. Allah kata wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan kalian semua berpasang-pasangan. Kalau laki-laki lah, perempuan-perempuan lah. Saling menjaga satu sama lain. Kemudian waja'alna naumakum subata, sekali waja'alna naumakum subata. Dan kami telah jadikan tidur kamu semua sebagai subata. Ibu ayah tahu subata tu daripada sin bata. Okey, daripada sin bata datang hari Sabtu. Hari pertama dalam seminggu yaumul ahad. Ahad tu daripada wahid. Ahad tu maksudnya yang pertama. Yang satu, yang tunggal, ahad, hari ahad. Dalam bahasa Arab dua isnani, maka hari kedua dipanggil isnain. Bahasa Arab tiga salasah. Salasah tiga, maka hari ketiga dipanggil yaumus sulasa. Dalam bahasa Arab empat arba'ah rakaatin, arba'ah empat. Hari keempat dipanggil yaumul arbi'a. Kita sebut hari Rabu. Hari kelima dalam bahasa Arab lima khamsah. Hari kelima dipanggil yaumul khamis. Dalam bahasa Arab enam, bahasa Arab sittah enam. Tapi ibu ayah, pada hari yang ke-6, hari Jumaat, apa yang berlaku ibu ayah? Kita berkumpul, wajib semua yang lelaki akil baligh wajib berkumpul solat Jumaat di masjid. Wajib solat Jumaat. Maka hari yang ke-6 dalam bahasa Arab 6 sittah. Tapi dipanggil yaumul Jumu'ah kerana hari perhimpunan. Dan dalam bahasa Arab 7 dipanggil sab'ah. Sin ba'ain sab'ah. Maka seminggu dipanggil usbu'. Usbu' seminggu 7 hari. Tapi hari ke-7 dalam seminggu, hari yang terakhir dipanggil hari Sabtu. Daripada sekarang ni ayat ni sin bata. Sin bata maknanya rehat. Sabtu hari rehat. Sabtu adalah hari yang terakhir dalam seminggu dan dia hari rehat. Siapa baru tahu Sabtu itu adalah maksud dia rehat? Komen baru. Siapa ulang kaji, komen ulang kaji. Dia panggil hari Sabtu kerana ia hari rehat. Hari rehat, seminggu dah bekerja, Sabtu tu rehat. Ahad baru kerja yang baru. Okay. Macam Kak Fazli ulang kaji pasal kita dah belajar dekat Akademi Al-Miftah secara percuma tu, Masya Allah ya. Dapat saham akhirat yang taja-taja pengajian, Masya Allah. Jadi ibu ayah, subata waja'alna, dan kami telah menjadikan naumakum, tidur kamu sebagai rehat. Jadi ibu ayah, sehari kita bekerja, sehari kita cari rezeki, malam naumakum, tidur kamu sebagai rehat. Maka tidur kita kena ada kualiti. Tidur kita kena cukup ibu ayah.
Cukup tidur tu bukan sampai tak bangun subuh. Cukup tidur tu sekadarnya sahaja yang boleh kita lepas isyak, kalau tak ada apa-apa tu tidur. Tak payahlah ibu ayah sembang kosong dan sebagainya. Nabi tak suka. Lepas isyak jangan sembang kosong. Terus tidur kecuali kalau macam sekarang ni ada pengajian. Pengajian ini bawa kita dekat pada Allah, bawa kita dekat dengan agama, itu tak apa. Tapi kalau kita lara, lepas isyak lara, Nabi tak suka. Baik tidur, bangun awal untuk tahajud dan solat subuh. Boleh Bu Ayah malam ni dapat manfaat tak pengajian kita sampai ayat yang ke-9, bermula ayat 6 sampai 9. InsyaAllah Ibu Ayah ya. Mudah-mudahan kita semua sentiasa seronok untuk belajar. Sebelum saya habiskan, saya nak tanya, Ibu Ayah ada tak buku khusus untuk surah Juzul Amma saja? Ada kan sekarang ni? Tak nak campur-campur. Ataupun satu buku tebal. Barulah Ibu Ayah tahu apa yang Ibu Ayah salin. Okay, insyaAllah Ibu Ayah. Kalau Ibu Ayah yang belajar dengan saya dekat Akademi Al-Miftah, kalau boleh bawa buku tu tunjuk pada saya supaya saya write dan saya tanda tangan. Baru rasmi belajar insyaAllah Ibu Ayah. Ngantuk sangat ni, ngantuk sangat mata ni. Okay, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa